yang digelar corona. Ayo cegahlah semua, kita jaga kita. Tanggung jawab adalah misi utama kita. Tetap kekalkan jarak antara satu meter. Use hand sanitizer when doing something. You better put on the mask, break and let's go on this beat. Dengar sini hati-hati, selamatkan diri, jangan bahaya dicari. hilang tak akan berganti pada kecuaian atas diri sendiri. Syawal yang biru kini akan diraikan. Pastikan tidak bersalaman dan bersentuhan. Untuk aku, untuk kamu, kita satu, kita jaga, kita jaga semua pasti menang. Salute. Semua sinar bahagia di kota dan di desa. Redokanlah atas ketentuannya. Ampun maaf, oh dipinta. Oh, perjuangan lalu jangan dipersia. Jiwa dan raga mengatasi segalanya. Pasti kita akan bersama semula menyambut Syawal yang mulia. Berita yang lalu biarlah di situ, usahlah diragu. Harapan yang satu, rindukan bertamu di Syawal yang biru. Untuk aku, untuk kamu, kita satu, Syawal yang biru. Untuk aku, untuk kamu, kita satu, Syawal yang biru. Syawal yang biru. Kita jaga kita, Kita jaga kita, kita satu, kita satu. Syawal yang biru. Kita jaga kita, Kita jaga kita, kita satu. Surya pagi itu tersenyum padaku. Suara kudus sayu membelai hatiku. Cita yang dipadu kini telah direstu. Untuk kamu, untuk aku, kita satu. Cerita yang lalu biarlah di situ, usahlah diragu. Harapan yang satu, rindukan bertamu di Syawal yang biru. Untuk aku, untuk kamu, kita satu. Hari raya untuk semua, sinar bahagia di kota dan di desa. Redokanlah atas ketentuannya. Ampun maaf, oh dipinta.
Infeksi virus kini yang digelar corona. Ayo cegahlah semua, kita jaga kita. Tanggungjawab adalah misi utama kita. Tetap kekalkan jarak antara satu meter. Use hand sanitizer when doing something. You better put on the mask, better let's go on this beat. Dengar sini hati-hati, Selamatkan diri, jangan bahaya dicari. hilang tak akan berganti. Pada kecuaian atas diri sendiri. Syawal yang biru kini akan diraikan. Pastikan tidak bersalaman dan bersentuhan. Untuk aku, untuk kamu, kita satu, kita jaga kita. Kita jaga semua pasti menang. Salute. Hari raya untuk semua, sinar bahagia di kota dan di desa. Redho kalah atas ketentuannya. Ampun maaf, oh dipinta. Oh, perjuangan lalu jangan dipersia. Jiwa dan raga mengatasi segalanya. Pasti kita akan bersama semula menyambut Syawal yang mulia. Berita yang lalu biarlah di situ, usahlah diragu. Harapan yang satu, rindukan bertamu di Syawal yang biru. Untuk aku, untuk kamu, kita satu, Syawal yang biru. Untuk aku, untuk kamu, kita satu. Syawal yang biru. Syawal yang biru. Kita jaga kita. Kita jaga kita. Kita satu. Kita satu. Syawal yang biru. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi. Bersama kita lagi pada hari ini insya-Allah saya Iswardi Murni. So sekarang ni bersiaran di Iswardi Murni Official. So dan juga AMK dan juga Akmal Nasir. Angkatan Muda Keadilan dan juga Akmal Nasir punya channel di mana kita akan malam ini kita merungkaikan banyak persoalan. Kita akan melihat banyak-banyak benda yang berlaku pada hari ini. Ramai orang bertanyakan kepada saya banyak-banyak persoalan. Terutama orang yang melompat sana, pergi sana, pergi sini. So kita cubalah kalau kita nak tengok. Tapi yang panel malam ni nak tengok sebenarnya adalah lebih kepada berkenaan dengan parti seperti jadi macam mana keadaan mereka, bagaimana kita nak meneliti politik yang nak dimainkan oleh mereka, bagaimana kita melihat apakah ada perancangan, apakah kerajaan yang ada sekarang ini boleh tumbang atau tidak, dan kalau sekiranya tumbang, adakah dia tumbang dalam keadaan dia tumbang itu akan kembali kepada Pakatan Harapan atau dia ada coalition yang baru. Yang menarik, sebab itu saya selalu kata, kalau kita nak melihat politik ni sentiasa lihat daripada kaca mata
kita kena lihat and read between lines. Kita kena lihat di antara maksud, di antara benda, di antara cerita itu. Sesuatu peristiwa itu berlaku, tidak semestinya itu maksud dia. Sesuatu peristiwa, dan itu yang kita kena lihat dalam keadaan yang ada sekarang ini, insyaAllah. Jadi apa yang saya nak rungkaikan, kita cuba, internet sekarang ini agak kurang stabil. Mungkin saya pun tak tahu, tak pasti lepas Saifuddin Abdullah tarik balik Benji tu, mungkin sebab tu kan merungkai dan melihat permasalahan ini, dan kita pergi dengan lebih jauh. Yang pertama sekali saya nak beritahu kepada kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat yang melihat, dan dalam suasana kita walaupun masih berhari raya dan PKP ini. Okey, pertama kita cerita pasal PKP dululah. Saya rasa macam tak ada lagi announcement, betul tak ada lagi announcement bahawa PKP ini akan dilanjutkan atau tidak, sebab kita sepatutnya selesai PKP ini dalam lebih kurang 9 hari bulan, which is hari Selasa depan. Tapi saya menjangkakan bahawa benda ini akan di-extend. So dalam esok ataupun esok lah, mungkin esok ada announcement sama ada PKP ini akan diteruskan atau tidak. Tetapi menurut sumber yang saya ada, bahawa PKP ini akan dilanjutkan sehinggalah ke tarikh 23 hari bulan Jun. 2 minggu lagi daripada 9 hari bulan, atau 2 minggu lagi daripada tarikh tarikh 9 hari bulan tersebut. Dan tujuan extension itu adalah untuk melihat keadaan, walaupun kita tengok dia semakin stabil daripada segi numbers of mereka infected by COVID. Namun begitu, kita tidak bolehlah dalam keadaan terlalu leka dalam kita menghadapi situasi dan keadaan yang ada sekarang ini. InsyaAllah kita nak melihat dalam senario COVID kita ini, ada juga beberapa perkara yang kita tak berapa jelas. Terutama beberapa hari lepas, Zafrul ada mengemukakan satu pembentangan mengenai, dia kata, keberkesanan pelaksanaan BPN, Bantuan Prihatin Negara, BPN, Bantuan Prihatin Negara, keberkesanan perkara tersebut sampai kepada rakyat. Jadi banyak benda yang kita persoalkan, antara lain kenapa ada di antara mereka yang tidak layak dapat, mereka yang patutnya dapat, ada juga yang mula-mula dapat 1,000 tapi tak dapat 600, ada yang tak dapat 1,000 tapi dapat 600, ada yang mula-mula kata layak tapi tak dapat pun. Itu yang pertama yang kita nak lihat. Kemudian yang kedua yang kita kena lihat adalah daripada aspek rakyat itu sendiri, dan apa plan jangka panjang. Bila saya sebut jangka panjang ini, jangan lihat 5 tahun, 10 tahun akan datang. Dalam kes jangka panjang yang saya masukkan, kes jangka panjang ini bermaksud kes jangka panjang dalam tempoh 12 ke 24 bulan. Itu yang kita kena faham, maksud kes 12 bulan kes jangka panjang 12 ke 24 bulan. Itu perkara yang semua rakyat, semua daripada kita sekarang ini bertanya-tanya dan bersoal mengenai perkara ini. Kita kena faham, harga minyak akan mula naik. Minyak start recovering right now, dan harga minyak mula naik. So bila harga minyak mula naik, daripada segi taraf hidup rakyat kita, itu juga kita kena faham bahawa memberi kesan kepada taraf hidup rakyat kita. Jadi bila hidup rakyat kita mula menurun, disebabkan oleh, kalau kita baca statistik daripada Jabatan Perangkaan, bahawa jumlah pengangguran kita mula meningkat. Paling teruk jumlah pengangguran, kalau tak silap saya, pada tahun 1982. Daripada segi peratusan, the growth of unemployment, kalau tak silap 82 ke 86, di mana keadaan itu paling teruk. Dan kini dia sudah lagi teruk daripada zaman itu. Ini disebabkan oleh bila COVID berlaku, kita tak boleh nak buka syarikat, tak boleh nak buka perniagaan. Dia tak boleh nak bayar overhead, tak boleh nak bayar gaji, tak boleh nak bayar pendapatan. Jadi benda itu adalah benda yang memang kita anticipate, memang kita jangkakan akan berlaku. Namun persoalan dia, apa kerajaan kita dah buat bagi memastikan keadaan itu tidak berlaku? Pakej rangsangan ekonomi Singapore, 25 hari bulan 5 hari itu, telah mengemukakan di antara lain, kalau kita baca dan go through, mereka yang dibuang kerja kerana company itu, ataupun mereka yang diberhentikan kerja ataupun hilang pekerjaan disebabkan oleh COVID, maka mereka layak mendapat $800 selama 6 bulan selagi mana mereka aktif mencari kerja. Dalam masa 6 bulan ni, kerana kita harap dalam masa 6 bulan benda ni akan recover. Dia akan recover 6 bulan untuk Singapura lah, bukan untuk Malaysia. Dia harapkan dalam 6 bulan itu akan recover, jadi duit yang digunakan itu dapatlah untuk membantu rakyat dalam menyelesaikan kemelut
gaji dan juga pendapatan rakyat negara dia. Jadi kerajaan Singapura memastikan supaya rakyat dia tidak hidup berlapar. Memang betul dia ada 5 juta je penduduk, almost 6 million penduduk. Dia boleh jaga. Tapi kita hanya ada 30 juta je penduduk compare dengan Indonesia lebih 300 juta, compare dengan Thailand lebih daripada 60-70 juta. Kita ada 30 juta penduduk. Macam mana kita nak jaga penduduk tersebut? Apa pelan rancangan ekonomi kita? Apa pelan bantuan yang kita nak bagikan kepada mereka ni? Kita sendiri pun dalam keadaan terkapai-kapai. Kita sendiri tak tahu. Jadi bila kita sendiri tak tahu dalam keadaan ini, jadi kalau rakyat tu tak jelas, mereka akan berada dalam keadaan panik. Sekarang ini rakyat masih belum tekan panic button lagi ni. Kadang sebab apa? Duit tu masih ada, pendapatan tu masih ada, livelihood untuk mereka nak meneruskan kehidupan itu masih ada. So mereka belum lagi nak tekan panic button. Isunya kalau mereka dah tekan panic button dalam keadaan sekarang ini bagaimana? Ditambah pula kerisauan saya apabila ketidakstabilan politik di negara kita ini mengakibatkan apa tidak lain tidak bukan pelabur asing mula takut dalam melabur di dalam negara kita. Okey, kita sekarang ni dah pelbagai jeopardy dah. Udahlah kita sekarang ini dalam keadaan COVID. Company tak boleh nak berjalan. Ramai pekerja kena buang kerja. Kerajaan tidak banyak membantu. Bukan tak ada langsung, tapi tak banyak membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Dalam pada itu, kita nak recover cepat. Recovery cepat ini hanya boleh dilakukan antara lain apabila pelabur asing mula yakin dengan negara kita. Macam mana mereka nak melabur dalam negara kita kalau dia sendiri tak yakin daripada segi pelaburan itu sama ada akan memberi pulangan atau tidak. Jadi benda itu yang sepatutnya kerajaan kena address, kerajaan kena fikir, kerajaan kena lihat dan kerajaan kena perhalusi bagaimana mereka hendak menyelesaikan permasalahan jangka pendek. Bila saya kata pendek ni 3 bulan. Pertengahan 6 bulan, jangka panjang 12 bulan ke 24 bulan dalam rakyat menghadapi COVID dan kegawatan ekonomi yang menyusul sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sendiri sekarang ini, saya tahu ada ni antara macam-macam, walaupun dia macam-macam bantai kita, tapi dia sendiri mengakui bahawa dia menghadapi kesukaran dan kesulitan dalam politik, bukan dalam politik, dalam kehidupan. Ditambah ketidakstabilan, kita tengok hari ini. Ketidakstabilan itu sendiri. Sebab itu saya personally, mungkin saya tidak mewakili ahli parti keadilan, saya tidak mewakili parti keadilan. Ini personally, secara personal saya sebenarnya tidak berapa setuju untuk kita kalau nak tukar kerajaan sekarang. Dan lebih-lebih lagi kerajaan itu kerajaan yang dipimpin oleh Bersatu atau Tun Mahathir. Kenapa? Saya bukan tak suka Tun Mahathir. Itu cerita lain. Bukan saya tak suka Tun Mahathir. Namun begitu, apa yang kita create adalah instability sekali lagi. Bukti jelas hari ini bila Shahruddin kata Timbalan Menteri Kerja Raya kata bahawa dia quit sebagai timbalan menteri. Dia berhenti daripada timbalan menteri. Dia kata dia berhenti, namun begitu dia masih lagi backbenchers PN. Dia kata dia support Mahathir tapi dia masih backbenchers PN. Kita pelik. Kita pelik dalam situasi ini. Engkau kata engkau dah cerai, tapi engkau masih nak tidur sebilik dengan bekas isteri engkau. Itu perumpamaan yang paling simple saya boleh nak bagi. Kalau tuan-tuan lah ada adik perempuan, tiba-tiba laki dia ceraikan dia. Tiba-tiba dia cakap, bang, saya dah ceraikan adik abang. Okey, baguslah. Hantar dia balik. Tak. Saya tak hantar dia balik bang. Saya masih nak tidur dengan dia dalam bilik. Mana boleh? Dah cerailah. Kalau dah berpisahlah. Make your decision. Kenapa masih nak jadi backbenchers PN? Katanya macam tu. So, perancangan dia apa? Dia ada perancangan. Sebab tu saya kata always read politics between lines. Jangan terlalu lurus macam pembaris sangat. Kita nak baca politik ni. Kita kena faham bahawa always read politics between lines. Dia melihat beberapa kebarangkalian. Kebarangkalian pertama adalah Anwar, tu saya kata mula dalam live saya dulu ada I think last week saya sebut. Nak tukar kerajaan ni bukan mustahil. Nak tukar kerajaan itu bukan mustahil. Namun begitu, tukar kerajaan itu adakah bermaksud kerajaan PH setuju Tun Mahathir jadi Perdana Menteri? Itu satu isu lagi. Itu jadi satu isu yang kita boleh lihat dan kita boleh perbahaskan, yang kita boleh lihat mungkin pada malam ini, pada masa akan datang. Anda mungkin setuju atau tak setuju. Kita lihat, kita boleh discuss benda ni. Tidak setuju atau setuju dengan saya. Sebab bagi saya tidak ada jawapan kepada persoalan ini. Saya tidak ada jawapan kepada persoalan ini. Saya tidak ada jawapan kepada permasalahan ini. Ada orang kata, alah Iswardi banyak prediction kau salah pun. Yelah, saya ini manusia, bukan Tuhan.
Jangan kata saya, Anwar punya prediction banyak salah kan. Kalau kita semua boleh teka prediction tu betul, kita tak jadi berlaku pengkhianatan. Tapi kita sekadar boleh melihat berdasarkan fakta-fakta yang ada di depan mata, kita nilai, kita cari, kita cerakin dan kita cerna dalam minda kita buat kemungkinan, probabilities. Kebarangkalian perkara itu berlaku. Kebarangkalian belum tentu dia pasti berlaku. Contohnya kalau kita toss a coin, 50-50 kita kata, toss a coin 50-50. Apa kebarangkalian kita dapat kepala 50%? Apa kebarangkalian kita dapat ekor 50%? Tetapi kalau kita baling 10 kali pun belum tentu 5 kali dapat kepala, 5 kali dapat ekor. Itu belum tentu. Itu dipanggil kebarangkalian, probability. Berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada. Okey, sahabat saya Syuk dah mula masuk. Mungkin Syuk, apa khabar Syuk? Baik, Alhamdulillah. Macam mana? Dah dinner dah? Dinner, Alhamdulillah. Dia kenyataan Syuk baru-baru ini dia dah keluar satu kenyataan yang hangat. Apa dia? Pengkhianat ni. Mungkin kita boleh sentuh sikit mengenai pengkhianat tu, tapi sebelum kita sentuh mengenai pengkhianat, mungkin Syuk boleh bagi komen sikit apa komen Syuk tentang apa yang berlaku hari ni, tahu kan? Yang Syarudin lompat lepas tu tak keluar dia kata dia masih lagi backbenches PN dia kata. So tahu kan kisah tu? Dia masih lagi tu, saya baru dengan saya ingat dia keluar setakat tu je. Dia keluar tapi tak tahulah whether this has been dia di apa orang kata disebut di dalam satu berita lain dia kata bahawa SPN. Saya dapat berita tu dan bukan blog this is bukan blog, ini memang berita daripada surat khabar kan. Okeylah, let's say that thing is true. Do you think that is healthy tak untuk politik negara kita ni? Atau melompat in general lah kita kata. Tak boleh. Benda ni tak boleh dibiarkan terus, Bro Iswati. Benda ni sangat tak sihat. Dia menunjukkan politik kita ni semakin menjadi politik murahan. Politik ni seolah-olah menjadi hanya hobi kepada setengah orang. Dia nak buat, dia nak lompat, dia keluar, dia masuk, dia nak tukar parti, dia tukar. Sedangkan kalau kita tengok, kalau saya dulu pun, Bro Suari, nak ceritakan sebagai orang biasa, kita melihat wakil-wakil rakyat yang kita pilih ni orang besar sebenarnya. Kalau dululah, kalau kita sebagai budak sekolah dulu, budak-budak yang baru nak kenal politik, kita orang-orang biasa yang bukan berkecimpung terus dengan politik, dia akan melihat wakil rakyat ni orang yang sepatutnya terhormat. Wakil rakyat ni sepatutnya orang yang ada identiti yang kita panggil boleh dipercayai. Tapi dengan keadaan politik hari ni, politik kita ni dah nak jadi macam politik murahan. Politik low class, tak ada integriti langsung. Sebut politik, dia terpisah dengan integriti. Sebut politik, dia terpisah dengan maruah. Sebut politik, dia terpisah dengan prinsip. So, lompat, itu saya kata, tak kisah belah mana pun yang lompat ni, Bro Iswadi. PH mengharapkan orang PN lompat ke PH. PN mengharapkan orang PH lompat ke PN. Bagi saya, biarlah kau masuk politik tu sebab kau faham dan berprinsip. Bukannya mudah-mudah. Kalau kau join UMNO pun sebab kau percaya sesuatu pada UMNO. Kalau kau join PAS pun sebab kau percaya sesuatu pada PAS. Kalau kau join keadilan pun sebab kau yakin sesuatu pada keadilan. Bukan sebab kau masuk bodoh-bodoh je. Sekarang ni melambangkan orang masuk politik macam bodoh-bodoh. Dia nak tukar tengah jalan, dia tukar. So, apalah pendidikan politik yang kita nak bagi kepada anak muda? Apalah pendidikan politik yang kita nak sampaikan kepada orang yang nak kenal politik? Tak sihat benda ni bagi saya. Tak sihat. Dan dia, kalau bahasa kasar saya kata memalukan lah. Saya tak tahulah, kalau lah benar cerita Bro Suwadi kata tadi, dah lompat, dah letak jawatan, tiba-tiba masih lagi ingat ke betul-betul nak buat pendirian? Tak, rupanya pendirian dia masih tersangkut di antara pagar dan bawah pagar. So saya rasa benda tu tak sihat lah. Saya baca lah Syuk ini bertarikh 4 Jun 2020, berita harian ni. Ni bukan berita Parti Kudu ke apa, bukan Ahli Parlimen Seri Gading Datuk Syahrudin Mat Saleh memaklumkan bahawa beliau masih berada bersama PN susulan peletakan jawatannya sebagai Timbalan Menteri Kerja Raya. Dalam surat ditujukan kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, beliau memaklumkan akan kekal duduk di kerusi penyokong kerajaan PN di Dewan Rakyat. Saya masih kekal duduk di kerusi backbenchers PN menurut kandungan surat itu.
Sementara itu Syahrudin yang dihubungi BH mengesahkan kandungan surat itu dan memaklumkan dia hanya untuk makluman kepada Muhyiddin. Dia kata, benar surat itu untuk PM saja. Syahrudin yang juga bekas Setiausaha Agong Bersatu memaklumkan peletakan jawatannya sebagai timbalan Menteri Kerja Raya berkuat kuasa hari ini. Jadi kalau kita tengok daripada segi itu sendiri pun kemampuan, jadi kita saya dalam keadaan, jangan kata rakyat, kita yang analisa politik ni pun dah buku kita yang analisa politik dah tak boleh pakai dah, semua kita buang ke laut dah. Okey, sebelum kita pergi Syuk, kita bersama sahabat kita Saudara Razif Rakimi, Ketua Pemuda Kudu ke? Ya. Dia Pemuda Kudu Cawangan Sabah. Cawangan Sabah Biro Makanan Ya. Baru dipecat. Dah pecat dah. Tak baru, mungkin boleh perkenalkan sikit lah Razif cerita sikit ke siapa Razif ni kan? Okay, kan? Dia internet dia okey tak? Oh, internet dia mungkin down sikit. Internet dia. Okey. Dia Sabah je lah. Dia keluar. Tak apa, dia terkeluar kejap. Tak apa, kita teruskan. Okey, Syuk. Okey Syuk, boleh? Ke saya free juga ni? Tak ada. Baik. Okey. Dalam keadaan sekarang ini tu saya kata, bila politik itu, betul, you are right. Bila politik itu kita main, kita tiba dia macam roti canai. Kan? Kita tiba dia macam roti canai. Dia dah jadi macam satu benda yang bagi kita, pertama, kita sebagai ahli politik pun dah fed up. Saya bayangkan rakyat macam mana pula keadaan pemikiran mereka. Kan? Ditambah lagi, okey, Syuk, boleh cerita sikit. You wrote a very lengthy letter kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai pengkhianatan. Boleh ceritakan sikit apa isi kandungan surat tersebut yang mungkin boleh, kalau orang malas membaca, janganlah baca surat tu kan, tapi isi kandungan dia, kalau orang malas baca, itulah gist isi kandungan surat tersebut. Boleh ceritakan. The floor is yours. Saya sebenarnya terpanggil membuat satu surat menulis. Apa dia kata, bukan surat saya sebenarnya Bersuari. Dia bukan saya seorang. Dia kata saya menulis, saya memahami dan mendengar berjumpa dengan kawan-kawan dalam Parti Keadilan Rakyat yang bersama-sama dengan tak tahulah, kawan-kawan yang bagi saya dah lama bergelumang, berkecimpung dalam perjuangan Parti Keadilan Rakyat. Mereka ni bersopan Bersuari. Mereka ni pejuang-pejuang lama, senior-senior ni, mereka sangat bersopan dalam Parti Keadilan Rakyat. Orang baik, menghormati Presiden. Kita pun hormat sangat dengan Presiden, kepimpinan parti. Mereka ni semua yang kalau kita nak cakap kritik pemimpin parti tu, susahlah mereka nak buat sebab mereka percaya bahawa parti kita ni parti keramat yang bertunjangkan kepada perjuangan reformasi. Atas sebab itu jugalah saya menulis satu surat petang tadi, kepada surat terbuka kepada Presiden kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan mengkritik apa-apa, tapi cuma mengharapkan agar ada tindakan tegas diambil, lebih tegas, lebih tuntas terhadap sakit baki, ekor-ekor pengkhianat. Dengan membiarkan Saki Baki ni dalam Parti Keadilan, apakah mungkin pengaruh kitul ini ataupun pengaruh pengkhianat ini masih ada dalam Parti Keadilan? Kalau kita katakan mereka dah berubah, mereka dah insaf, ekor-ekor ni, baik, kita tak boleh nak menghukum secara luaran, tapi paling kurang kita mahukan satu pembuktian yang clear. Baik, dalam surat tadi saya tulis ialah, saya mengatakan Datuk Seri Ibrahim sejarah yang panjang tentang pengkhianatan ini. Tentang pengkhianat ini janganlah pandang hanya soal yang baru-baru ini saja. Pengkhianatan ini bermula sejak awal dulu. Sejak Kajang Move, suatu proses nak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Besar Selangor. Pengkhianat ini telah potong jalan. Suatu pemilihan calon-calon ke pilihan raya negeri Sarawak. Pengkhianat ini juga buat kacau sampai ada tanda tangan lain yang menandatangani watikah selain daripada Presiden. Sewaktu kita nak buat Pakatan Harapan, pengkhianat-pengkhianat ini jugalah yang
menunggang nota-nota Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sewaktu itu dalam penjara. Mereka inilah yang menunggang nota-nota Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan supaya diteruskan kerjasama dengan PAS, supaya berhubung dengan PAS. Sebab nota-nota ini jugalah mereka meneruskan kerjasama dengan PAS di Selangor, walaupun waktu itu kita di luar ini tengah buat satu pendirian yang tegas, iaitu kita nak membentuk Pakatan Harapan. Dan mereka-mereka ini sentiasa buat kacau sampai kesudah dan terbukti akhirnya, sebelum yang pergi akhirnya waktu Kongres Nasional Angkatan Muda Keadilan tahun lepas, AMK buat kerja gila, kita menafikan rutin, iaitu kita tak mau sepatutnya yang rasmikan Kongres kita mesti timbalan Presiden, tapi kita tak mau. Bukan sebab video tu tapi kita dah tak mau dia sebab memang kita tahu gelagat dan gerak-geri dia ni membelakangkan parti. Tak wajar kita mengangkat pemimpin macam ni sebagai perasmi Kongres Besar Angkatan Muda. So kita pun tolak dia. Bila dia merajuk, dia merayu, akhirnya Presiden pujuk pula AMK supaya benarkan jugalah Mamat Kitul ni merasmikan Kongres. Kita akur sebab kita percaya Presiden tahu yang terbaik. Dan terbukti akhirnya tindakan kita tolak dia ke tepi itu betul. Dia khianat pula hingga jatuh Pakatan Harapan. So benda besar macam ni, kepala besar macam ni, takkanlah mudah-mudah kita nak memaafkan ekor-ekor dia hanya sebab dia kata hari ini kami taat pada Presiden. Tak boleh. Itu saya kata dalam surat G, ketaatan mereka. Pecat mereka daripada jawatan mereka. Kalau dia menteri besar, turunkan dia daripada jawatan menteri besar. Kalau dia esko kerajaan negeri, turunkan dia daripada esko kerajaan negeri. Kalau dia ahli majlis, pecat dia daripada ahli majlis. Kalau betul dia setia, dah berubah, dia okey menjadi ahli parti yang biasa seperti sebelum Kitul berkuasa. So dia sepatutnya okey. Itu je cara kita nak atas. Kalau kita tak cuba benda macam tu, macam mana kita nak pasti mereka ni betul-betul dah taubat, kita kata. Mungkin muka-muka tu, munafik politik tu masih ada pada mereka. So itulah isi kandungan surat tadi. So betul, I totally agree with you. Razif, kembali kita dengan Saudara Razif. Okay, perkenalkan diri Saudara Razif. Sebelum I come back to question pada pengkhianat ni. Okay, sila. Okey, ringkas saya Razif Rakimin, Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Sabah. Itu jelah. Oh, itu saja bukan parti kudu Mantan parti kudu. Bila kita menyentuh mengenai pengkhianatan, Razif, kita tidak lari daripada pengkhianatan di Sabah. Saya boleh bercakap mengenai konteks pengkhianatan di Sarawak. Tapi mungkin Razif boleh cerita sikit pengkhianatan di Sabah ni, berapa signifikasi dia, kesan dia kepada perjuangan Parti Keadilan, terutama jentera-jentera kita di Sabah yang setia dengan parti. Signifikan atau tidak? Contoh di Sarawak sendiri kami 3 MP. 3 MP kami keluar parti. Kan? Di Sarawak. Kami ada 6. 2 tu bebas. Tinggal seorang je. Yang 3 dah keluar. 2 ni bebas. Dia memang bukan orang parti pun sebelum tu. So di Sabah macam mana? Mungkin boleh cerita sikit signifikasi dia. Okey, untuk keadilan di Sabah ini pun kita sudah tahu memang dulu kuat, dulu kita besar. Sekarang ya kita masih kuat tapi kita sudah kecil. Dengan jumlah adun pun kita cuma ada 2 ahli Dewan Undangan Negeri dan beberapa ahli parlimen, masuk YB Christina Liu dan juga Awang Husaini, YB Kini Chua sebagai adun. Jadi kita tidak begitu terkesan pun dengan mereka ni keluar parti atau tidak sebenarnya. Jadi kalau mau kata kesan besar tu memang tidak adalah dengan keadilan Sabah ni. Sebab yang keluar ni pun kita memang tahu mereka inginkan sesuatu, mungkin laba politik dan sebagainya, kaki-kaki kontrak-kontrak semua. Jadi kita tidak heran. Cuma ada beberapa masalah, contohnya kita ada lantikan. Di Sabah ni dia ada adun lantikan. Yang mana adun lantikan telah diberi kepada Ketua Cabang Libaran, yang mana sekarang sudah keluar daripada parti. Jadi sekarang ni kami desak supaya beliau melepaskan jawatan itu sebab jawatan itu atas kota keadilan. Dan kami juga sedang meminta pimpinan untuk menggugurkan beliau sebab beliau bukan lagi dalam keadilan. Dan kembali kepada soalan asal, kalau kata kesan, memang tidak ada kesan pun dengan keadilan. Malah kita makin kukuh sebab kita ada orang-orang yang setia, yang rajin bekerja dan bukannya hanya mahu projek, bukan hanya mahu merebut jawatan dan sebagainya. Itu ya. Internet malam ni problem lah.
Ya, ada slow sikit. Suara hilang terus. Ini mesti kerja pemuda kodo. Razif, tadi statement pasal SPRM. Ya, Apa background statement tu? Tiba-tiba meletup. oh tak, sebab ini kes melibatkan pengurusi keadilan Sabah. Okey. Yang mana Terus. kes itu Terus, melibatkan penipuan tanah lah. Jadi kita minta untuk kes itu disiasat dengan telus. Sebab ini melibatkan juga timbalan Ketua Menteri Sabah, merangkap Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar. Okey. Itu je bermaksud MK tidak Okey, akan kacau, menarik. parti pun kami yakin tidak akan ganggu siasatan. Okey. Baik. Okey. So dalam keadaan balik kepada dalam keadaan hari berlaku hari ini. Ramai yang sebenarnya dalam keadaan pening kepala. So sekarang ni kerajaan kalau betul lah Syahrudin ni lompat parti, kita akan melihat kerajaan minoriti yang paling sedikit dalam sejarah, iaitu 110 dengan 112. Perbezaannya hanya pada satu kerusi je. Kalau sekiranya salah seorang tu lompat daripada PN masuk ke dalam PH, 111 kita ada hung government, kerajaan tergantung. Dan kerajaan tergantung ini memungkinkan kita terlibat dalam satu pilihan raya umum. Kan? Pilihan raya umum, snap election. Okey, persoalan saya kepada Syuk, adakah kita lebih suka snap election diadakan ataupun kita lebih suka kita tunggu dulu? Macam mana saudara rasa dalam keadaan sekarang ini? Kita ni maksudnya kita PH dan juga Parti Keadilan sendirilah. Kalau ikut saya bukanlah orang yang berada dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat Keadilan untuk bercakap dengan nada mewakili keadilan. Cuma saya percaya dalam keadilan punya, sejauh mana saya mengenali keadilan, saya percaya keadilan lebih selesa untuk kita pergi ke pilihan raya umum. Kita pergi ke pilihan raya umum lebih baik daripada keadaan tidak menentu macam ni, Bro Iswardi. Kerajaan yang tak stabil, kerajaan yang sentiasa diancam dengan pelompat-pelompat politik, kerajaan yang sentiasa diancam dengan sogok menyogok. Saya boleh kata kita juga nak beri amaran keras pada PH lah. Janganlah kita tak mau kerajaan yang terbentuk ni hanya ataupun sogok menyogok. Kau lompat ni, kau dapat ni, kau lompat ni, kau dapat ni, sama macam apa yang kerajaan tebuk atap tengah buat sekarang. Kita tak maulah benda tu berulang dalam PH, walaupun saya yakin dia tak akan berlaku. Dan bila keadaan begini tergantung, saya percaya kita lebih cenderung, walaupun dia mungkin tidak memihak secara politik kepada Pakatan Harapan, secara demokrasinya, tapi lebih baiklah diserahkan kepada rakyat untuk memilih semula kerajaan. Dan sewaktu itu barulah dibina semula kerajaan ini daripada asasnya. Memilih orang yang, rakyat boleh memilih orang yang berkualiti. Tapi itulah pengajaran juga kepada kita semua, termasuk seluruh rakyat Malaysia. Kena pilih betul-betul orang yang berkualiti, yang ada aspirasi perjuangan yang jelas. Bukannya orang-orang yang masuk politik nak cari makan, kat mana dia boleh berpaut, dapat keuntungan, dapat laba besar, kat situ dia duduk. Hasilnya jadilah macam hari ini. Dan kita mengharapkan kalaulah pergi ke PRU pun, Bro Iswardi, tapi saya cakap ini bukan pilihan terbaik, tapi antara yang lebih baik saya kata, biarlah pergi ke PRU. Biar rakyat pilih semula dan serahkan kepada rakyat untuk pilih kerajaan yang baru dan adil. Walaupun mengikut bacaan kita, walaupun bacaan ni bukan bacaan timbalan Menteri Belia dan Sukan tu, tak mana-mana dia petik kata PN popular, Muhyiddin popular, mengarut. Tapi secara rawak kita mengatakan sokongan kita mungkinlah tak sekuat sebelum PRU ke-14 dulu. Tapi lebih baik daripada kita menangguk di budaya lompat-melompat untuk berdiri sebagai kerajaan, lebih baik ke PRU. Dan saya merasakan Agong pun mungkin fikir benda yang sama. Ya, untuk andai kata berlaku hang parlimen, pergi ke PRU. Satu saya lihat juga, pilihan daripada rakyat itu satu. Tetapi daripada parti itu sendiri. Parti kita sendiri ni, saya tak bercakap dengan konteks parti lain lah. Saya tak cakap dengan konteks parti lain. Parti kita sendiri, macam yang Syuk sebut tadi lah.
Kalau kita masih lagi menunjangkan, mendepankan pengkhianat-pengkhianat yang kononnya U-turn ini ke depan dan mencerahkan peluang mereka untuk menjadi calon pada PRU seterusnya tanpa kita melihat mereka dengan mata yang lebih, orang kata apa, lebih prejudis. Kita kena husnuzan dah tak ada dah. Kita kena su'uzan dalam isu ni. Kan? Jadi dalam keadaan itu kita sepatutnya kita tarik mereka ke belakang. Mereka dah tak sepatutnya dicalonkan dalam pilihan raya yang seterusnya. Saya bagi contoh yang paling senang lah. Mereka-mereka yang ada di Sheraton tu muka terpampang je, lepas ni tak boleh jadi calon. Betul tak? Mereka-mereka tu saya kata walaupun mereka tak keluar parti, bagi saya lepas ini tidak ada nama mereka dalam menjadi calon. Contoh dekat kalau kita tengok, okey, di Sabah sendiri umpamanya, Sabah, pimpinan daripada AMK Sabah kan, kita tak boleh ke kita tonjolkan AMK daripada Sabah dan juga daripada pusat. Yang sekarang ni kita boleh kedepankan sebab bagi saya AMK ni dia ada satu gagasan, satu orang kata apa, satu semangat di mana yang ATUK macam kita orang ni tak ada. ATUK ni Angkatan Tua Keadilan. AMK ni dia mungkin baggage ke, mungkin sentimen ke, mungkin apa ke, dia kurang, bukan kata tak ada, kurang. Jadi saya rasa ada calon-calon yang boleh ke depan, yang kita boleh kedepankan. Saudara Razif, Saudara Syuk sendiri, antara contoh-contoh calon yang kita boleh kedepankan. What do you think, Zif? Benda ni adakah ada satu terlalu jauh ataupun dia sebenarnya sesuatu yang kita patut fikirkan? Okey, benda ni bukan terlalu jauh tapi kita sudah jauh ketinggalan. Bukan terlalu jauh lagi untuk kita kejar tapi kita sudah jauh ketinggalan. Sepatutnya anak-anak muda ni perlu dikedepankan. Okey, Sabah ni berbeza dengan Semenanjung. Dia punya mindset, kebanyakan pimpinan dia. Ini saya cerita terus terang lah. Sebab di Semenanjung ni kita boleh lihat bagaimana anak-anak muda diberi peluang untuk memimpin cabang. Di mana anak-anak muda diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat sebagai adun ataupun sebagai ahli parlimen sebab mereka ada kriteria yang diperlukan. Mereka rajin bekerja dan tahu buat kerja. Tapi untuk situasi di Sabah ni terus terang kebanyakan pimpinan bagi mereka bila ada seorang anak muda yang mampu membuat kerja, yang ada idealisme dan boleh katakan jujur dalam perjuangan, rajin bekerja, bagi mereka itu adalah satu saingan ancaman pada mereka. Ini masalah dia di Sabah ini. Jadi di Sabah ini saya terus terang terlalu ramai anak muda yang boleh dikedepankan untuk menjadi calon kita. Untuk menjadi calon keadilan pada pilihan raya umum yang akan datang. Namun itu terpulang kepada pimpinan lah. Itulah saya kata beza antara mindset yang di Semenanjung dan Sabah ni. Mereka masih anggap anak muda ni sebagai gambaran kepada mereka. Ada gangguan betul, video sana. Saya nak buat rumah satu dekat Sabah lah. Boleh Boleh. Pindah Sabah ya lepas. Boleh buka cawangan sini. Slow. Okey, sekarang okey. So, boleh buka cawangan sebab apa saya kata sebenarnya to be honest, berbanding dengan Sarawak, Sabah punya politik adalah lebih jauh ke depan. Okey, walaupun tadi Razif kata kita ketinggalan, tapi daripada segi politik kematangan politik, rakyat Sabah sebenarnya lebih jauh ke depan berbanding dengan rakyat Sarawak. Jadi saya lihat sebenarnya contoh betul, you are right. Mungkin juga disebabkan oleh rasa faktor ancaman tu. Itu yang pertama. Kedua, saya nampak dah sekarang ni umpamanya seperti Saudara Razif sebutkan, kita ada seperti Raymond, kita ada pimpinan-pimpinan yang lain, kawan-kawan kita yang lain dekat Sabah ni yang sebenarnya kita boleh kedepankan dan kita dah boleh majukan. Bukan setakat dia, tapi ada mereka yang mungkin kita tak nampak. Jadi saya percaya lepas ini insya-Allah Zid, Syuk, kita pergi ke Sabah lepas ni Syuk untuk kita nak gerakkan Sabah ni, kita nak kena kemukakan juga orang-orang muda ni ke depan. Kita sekarang ni bukan bermain politik 10-5 tahun dah. Kita kena bermain Syuk, politik balik kampung Syuk. Balik kampung. So, okay, kita move on. Bergerak sekarang ini ke topik seterusnya, iaitu berkenaan dengan keadaan ekonomi semasa kita sekarang ni. Keadaan ekonomi semasa kita sekarang ni. Dari saya tengok Razif dekat Sandakan pun 4 point pun sudah ditutup. Badi badi dia. Dan kita dia kesian. Syuk di Semenanjung pun kita nampak bahawa elemen-elemen kepada
apa orang kata, kegawatan ekonomi itu sudah terasa. So Ya. sebagai AMK sebenarnya, apa saranan you all kepada kerajaan dalam usaha mereka? Saya dah sebut awal-awal tadi, saya punya pandangan. Tapi daripada you all punya pandangan, apa yang, adakah kerajaan dah buat yang terbaik? Adakah ada benda lain yang lebih baik? Ataupun sekarang ni kerajaan tak buat apa-apa pun untuk nak menghadapi keadaan sekarang ni? Syuk, macam mana Syuk? Saya pun tak, saya tak boleh nak mengharapkan apa-apa yang terlalu lebih. Saya nak sebut nama dua, bro, sorry. Kerajaan, sebab bagi saya ialah mereka ni jadi kerajaan tak bersedia. Dari awal mereka jadi kerajaan tanpa gagasan. Tak ada apa-apa idea, tiba-tiba mereka meloncat menjatuhkan kerajaan. So saya rasa nak mengharapkan yang besar-besar daripada mereka tak boleh. Baik, prestasi mereka menjalankan negara, melaksanakan pemerintahan sepanjang COVID ataupun sepanjang PKP hinggalah sekarang. Bagi saya, mana-mana kerajaan boleh buat macam itu. Itu prestasi yang biasa saja. Dengan menggunakan dana kewangan negara, mana-mana kerajaan boleh inisiatif dalam membantu rakyat. Contohnya sekarang, kalaulah dibuat inisiatif untuk bantu rakyat dalam masa 3 bulan. Rakyat bukan susah dalam masa 3 bulan saja. Akibat daripada COVID-19 ini, akibat PKP ini, rakyat akan susah dalam masa berbulan-bulan akan datang. Dengan bantuan prihatin one off ini, dengan semua sekali, bagi saya ia tak menyelesaikan apa-apa. Pasca budak-budak masuk universiti, ibu ayah hilang kerja semasa COVID. Anak-anak mungkin terpaksa mendaftar ke universiti. Perlu duit banyak, belanja, lepas tu nanti akan buka sekolah-sekolah. So semua ini akan menambah beban kepada keluarga. Bagi saya, ini yang perlunya sidang parlimen yang panjang untuk suntikan dana lebih besar kepada bantuan-bantuan yang bersifat terus kepada rakyat. Bantuan hari itu, tapi dilipat gandakan tempohnya berdasarkan kemampuan kewangan negara. Bukanlah kita kata, wah mudahlah rakyat tak payah kerja. Habis tu kau nak biar rakyat lapar. Kau nak biar budak-budak yang masuk universiti tu tak ada duit belajar. Mak bapak dia hakik kosong. Begitu. Mana boleh. Waktu inilah yang kita rasa rakyat, kerajaan perlu. Saya nak tengok juga besok apa pengumuman yang bakal Muhyiddin buat. Tapi kita mengharapkan lebih banyak bantuan-bantuan sara hidup dalam keadaan rakyat susah macam ni. Rakyat baru nak tarik nafas. Berapa orang menganggur, hilang kerja akibat PKP kewangan, ambil masa yang lama. Bukannya lepas PKP sebulan dia terus boleh gaji orang balik. Dia perlu ambil masa yang lama. Waktu itulah kerajaan perlu memberi suntikan wang saku rakyat, kita kata, untuk rakyat boleh survive dan bertapak, menyusun balik hidup. Ini kan COVID yang satu dunia cakap kesannya akan ambil masa panjang. So, saya mengharapkan kerajaan ada memikirkan benda-benda macam ni, dan saya nak tunggu esok apa yang Muhyiddin, Abah Muhyiddin yang akan umumkan. Dan kita mengharapkan akan ada inisiatif yang begitu, yang menjurus terus ke poket rakyat. Tapi bagi saya, diorang tak akan berani buat satu tindakan yang ini sekitar dia dikelilingi oleh pelahap-pelahap politik, pelahap-pelahap habuan. Saya yakin wang itu akan difikirkan bagaimana nak mengayakan mereka. Saya yakin ini yang jadi pada UMNO berpuluh tahun yang lepas. Bagaimana nak mengepung wang asalkan mereka kaya, akhirnya rakyat di bawah tu berpuluh tahun hidup Melayu macam tu lah. Tak maju-maju ke mana. So bagi saya itu yang sepatutnya dipikirkanlah oleh kerajaan PM ni. Kalau mereka tak jatuh lah besok. Okey. Ya. Okay. Dan Mika, saya baru baca berita tadi, esok dijangkakan ada 2 orang lagi akan melompat. Akan announce, ada 2 lagi menteri yang akan, atau timbalan menteri yang akan mengumumkan untuk meletak jawatan daripada Bersatu. Kita tunggu esok. Ada orang tanya, betul ke? Saya tak tahu, saya tak ada maklumat tu. Saya bukan dalam Bersatu, jadi susah nak kata. Kan? Tapi kita tunggulah esok kalau betul. Dan juga Muhyiddin pun nak buat announcement esok kalau betul kan. Okey, Rizif, dalam keadaan sekarang ni, kita berbalik kepada geng-geng Sikitol ni. Kan? Pergerakan parti yang dinamakan parti pula. NGO penggerak komuniti, pemuda negara. So mungkin Razif boleh cerita sikitlah background dia orang ni apa sebenarnya. Saya pun tak faham ni apa pemuda negara PN ni, berdaftar ke tidak? Siapa dia orang ni? Boleh cerita sikit Razif. Razif lebih tahu. Kau tanya aku macam aku ni ahli pemuda kudu kan.
Okey, ini dari kami lah, daripada pandangan kami dari Angkatan Muda Keadilan Sabah. Seperti sebelum ini pun kita tengok ada notis daripada parti, daripada Setiausaha Agung bahawa beberapa pertubuhan ni ataupun NGO ahli keadilan dilarang untuk sertai seperti Penggerak Muafakat dan juga Pemuda Negara. Banyak yang membidas kenapa menghalang sedangkan itu hak setiap individu, tapi kita kena faham dalam parti politik ni kita ada idealisme, kita ada perjuangan dan kita ada cabang-cabang dia. Contohnya bila seorang pemuda UMNO tu menyertai kelab penyokong keadilan, takkan mereka nak biarkan kan? Mesti mereka akan ambil tindakan. Begitu juga sebaliknya dengan keadilan. Dan Pemuda Negara ni, apa yang kita faham tentang Pemuda Negara ni adalah dia ni pusat penempatan sementara. Bagi kita lah macam di Sabah kita nampakkan, mereka ini adalah buangan-buangan politik yang telah mengkhianat dan ada yang keluar secara rela sebab mungkin mengejar projek ataupun mengejar sesuatu. Jadi mereka tidak ada hala tuju, jadi mereka ditempatkan di satu penempatan sementara. Penempatan untuk puak-puak buangan, iaitu Pemuda Negara. Sebelum mereka ditempatkan ke dalam parti politik yang kekal. Contohnya pada awal dulu dikatakan Azmin dan geng-geng dia telah menyerahkan borang keahlian untuk menyertai Bersatu. Tapi baru-baru ni kita dikejutkan bahawa borang itu tidak pernah diserahkan. Dan sebelum ni pun kita ada dengar bahawa untuk ahli keadilan yang keluar parti, yang bukan Melayu, yang bukan beragama Islam, akan ditempatkan di pusat penempatan kekal, iaitu di Parti Gerakan. Jadi kita tengok dorang sudah tidak ada hala tuju. Dan terus terang banyak yang sudah menyertai Pemuda Kudu ada menghubungi saya sendiri rasa menyesal kerana meninggalkan parti. Tapi itulah yang mereka perlu hadapi. Dorang sudah rosakkan politik mereka dalam usia muda sebab ingin mengejarkan satu laba politik, yang orang kata laba politik. Jadi pendek cerita, Pemuda Negara ni adalah pusat penempatan sementara. Sebelum mereka ditempatkan sama ada Bersatu, sama ada yang dihumban ke Gerakan, ada yang dipaksa memasuki UMNO, dan kalau ada mau mungkin yang golongan alim terpaksa ditempatkan di PAS mungkin, ataupun mereka akan menubuhkan parti baru. Itu kita tidak tahu. Alim. Kalau ada lah. Tapi pendek cerita, Penggerak Muafakat dan Pemuda Negara ini adalah pusat penempatan sementara untuk puak-puak pengkhianat. Maka tidak salah untuk parti mengharamkan ahli mereka daripada menyertai NGO berkenaan, dan perlu diambil tindakan jika menyertai sebab ada sudah ciri-ciri akan mengkhianati kalau sudah ada penempatan tetap nanti. Itu yang kami lihatlah di Sabah. Saya nampak juga sebenarnya even dalam parti kita sendiri, kalau mereka yang masih tinggal ni, mereka akan berada di situ. Betul lah, kita dalam pada bos kita selalu kata bersangka baik. Tapi kalau kita dah beberapa kali kena tikam dari belakang, saya dah tak boleh nak bersangka baik lagi dah. Jadi kita kena selalu, kata saya cakap dengan Mukris hari itu kan, bila pengkhianatan itu berlaku, saya lihat semua mereka, tak kisah Mahathir, Mukris, semua, saya lihat dengan pandangan mata lain dah. Saya punya jaringan tu dah lain. Sebab apa? The moment dia betray kita punya trust adalah satu benda, kepercayaan ni adalah satu benda yang once dia dah calar, dia tak boleh gilak balik tau. Walaupun dia baik, tapi parut dia tetap ada di situ. Kan? Walaupun kita nak try lah gilak macam mana, parutnya tetap ada di situ. Jadi sebab itu, dalam kita melihat, kata-kata Razif tadi, tertarik saya perkataan tu, dia kata apa, pusat penempatan sementara kan. Mentang-mentang dekat Sabah dengan Sarawak ni ramai pendatang tanpa izin kan. Pusat penempatan sementara mereka ini. Jadi kita lihat betul bahawa mereka ini berada di situ kerana saya selalu fikir, hala tuju politik mereka lepas ni macam mana? Santara, India, dia tak boleh masuk Bersatu, dia tak boleh masuk UMNO. Dia Indian kan. Stephen Chong tak jadi melompat lah, tapi kalau dia melompat hari tu, dia pergi ke mana? Masuk Gerakan. Confirm dia kena maki dalam orang Gerakan. Kan? Azmin sendiri, takkan dia nak masuk parti Gerakan? Kan? Jadi saya tak nampak hala tuju politik, dan benda ni saya cerita, memang dia kata Alan kau bukan tahu apa-apa. Tujuan dia, kita tahu ada di antara rakan-rakan kita yang bekas-bekas rakan kita, bukan bekas, masih kawan kita yang ada di belah sana, melihat kita punya live ni. Kalau ada Syuk, apa nak cakap Syuk? Yang mungkin dah menyesal sekarang ni Syuk?
yang pergi ke Pemuda Kudu. Pemuda Kudu tu. Saya kesian dengan restoran kudu ni, bukan salah diorang. Tapi tak apalah, mungkin promosi kalau orang ternampak restoran diorang, oh inilah kudu yang glamour dengan Pemuda Kudu. Baik, saya nak cakap kepada mereka ialah pertama, kawan-kawan ni ada juga yang saya kenal, Bro Rizwadi. Ada yang kawan-kawan yang memang unik. Ada yang memang daripada Camp Kitul pergi Pemuda Kudu. Itu saya no comment. Itu memang dari dulu saya tahu hidup memang berhimpit dengan mungkin habuan kiri dan kanan. Tak semua, tapi saya yakin ada macam tu. Kemudian ada juga kawan-kawan yang daripada kawan rapat kita dulu. Duduk di sebelah kita, tiba-tiba lompat pergi ke Pemuda Kudu. Lompat pergi mengikut gerombolan-gerombolan kita panggil pengkhianat ini. Ada yang saya kenal, ada kita panggil apa? Ada idealism yang bagus, ada inspirasi yang bagus. Tapi satu ya Bro Swadi, semuanya sebab kekangan kadang-kadang peribadi. Kekangan peribadi, masalah kewangan hidup tersedak, keperluan hidup mandiri ataupun keperluan kewangan peribadi menyebabkan ada yang terdesak sehingga termakan dengan habuan-habuan yang ditawarkan kepada mereka. Ada yang himpit hutang, nak bayar hutang dan ditawarkan macam-macam, terpaksa jugalah menyokong. So, pesanan saya kepada kawan-kawan begini ialah politik ni dia kan kita panggil, selalu orang kata politik ni jogging, dia tak boleh sprint, dia jangka masa panjang. Kau cepat naik ke atas, kau pecut awal-awal, kau akan letih nanti cepat-cepat. Ataupun kau daki cepat sangat, kau kelang kabut naik tinggi-tinggi sangat, nanti kau jatuh dan lebih sakit pada orang lain. So bertenanglah, lebih baik kau berjalan perlahan dalam keadaan mempertahankan prinsip. Daripada kau nak cepat ke depan, kau tinggal habis prinsip kau dekat belakang, nanti value kau, nilai kau yang pernah kau bawa dulu hilang macam tu saja. Orang tak nampak dah nilai. Apa yang orang nampak pada wajah kau, pada dahi kau ialah dia ni pernah khianat. Dia ni pernah lompat-lompat. Dia ni pernah switch. Tukar sana, tukar sini. Dia ni tak ada prinsip. Waktu itu, apa yang kau nak ceritakan pada orang? Apa yang kau nak ceritakan pada anak-anak kau? Apa yang kau nak ceritakan pada generasi yang kau nak bawa dalam politik? Kau ni sebagai apa? Cukuplah senior-senior politik dulu yang dah dicop katak daripada dahi mereka. Kita jangan ulangi benda-benda macam tu. So, sebab nampak di sana contohlah ada jalan cepat untuk kau duduk dalam posisi yang selesa, kau lompat ke sana. Nampak di sini ada jalan cepat untuk kau selesa, kau lompat ke sini. Jangan begitu. Biarlah berada pada garis yang kita kata berpandukan idealisme dan prinsip. Prinsipnya apa? Asyik-asyik prinsip, asyik-asyik idealisme. Kalau keadilan, prinsipnya ialah reform, perubahan. Kau biar kau duduk susah sekarang, asalkan kau bawa perubahan tu, dan yang penting, yang senang tu ialah rakyat dulu, baru kau senang. Yang penting yang akan lebih selesa itu rakyat dulu, baru kau selesa. Itu idea reform. Bukannya kau mengejar keselesaan. Bila begitu maknanya dah bukan prinsip, dah bukan idealism. So mereka yang lompat ni saya rasa sayang. Ada yang saya kenal bagus. Ada idea yang baik, bercakapnya pandai, tapi kalah pula dalam soal habuan-habuan dunia ni. Dan saya orang keadilan kalah, saya tak heran orang PAS pun kalah boleh Swadi babak habuan dunia ni. So, saya mengharapkan kepada mereka-mereka ni, kalau nak U-turn, saya berkata banyak benda yang korang kena buktikan kalau nak U-turn kepada keadilan. Banyak benda yang korang kena perbetulkan kalau nak U-turn kepada keadilan. Tak mudah-mudah. Dan paling penting jangan marah kalau orang keadilan tunjal kepala, dan jangan kecil hati kalau orang keadilan kritik korang. Sebab apa yang korang buat sangat melukakan bukan saja keadilan tapi seluruh aspirasi Pakatan Harapan. Korang kena bersedia terima. Kalau nak U-turn, tiba-tiba hati tisu, tak payah U-turn lah, duduklah terus dalam Pemuda Kudu tu dekat penempatan sementara tu sampai bila-bila. Itu komen saya Bro Swadi. Azif, macam mana Azif? Nak terima tak terima dia orang ni ke atau macam mana? Nak terima atau tidak terima ni soal parti lah. Parti yang buat keputusan. Tapi pada saya, alang-alang mereka sudah mengkhianati itu, mereka teruskanlah di sana. Dan bawalah idealisme dorang, bawalah perjuangan dorang di sana. Sebab kita tidak perlu lagi pengkhianatan. Sebab apa yang mereka buat ini bukan saja beri kesan kepada parti, bukan saja beri kesan kepada Pakatan Harapan, tetapi rakyat itu dikhianati. Sebab mandat yang diberikan adalah oleh rakyat. Rakyat mengangkat kita. Berapa tahun? Kita hampir 6 dekad diperintah oleh kleptokrat, diperintah oleh rejim Barisan Nasional. Akhirnya bila rakyat sudah tidak tahan, rakyat tumbangkan. UMNO, rakyat tidak pilih PAS.
tapi selepas itu mereka khianat. Jadi itu menimbulkan rasa marah kepada rakyat. Jadi bagi saya untuk terima mereka semula lebih baik jangan. Sebab mereka hanya akan menyusahkan kita. Kalau mereka sudah berubah pun, bawalah perubahan mereka itu ke arah kebaikan di mana tempat mereka sekarang. Sama ada di pusat penempatan sementara atau pusat penempatan kekal mereka nanti. Cukuplah. Yalah. Kita tidak perlu bawa lagi. Sebab kita sekarang ini pun kita tahu yang kita sedang mengangkat ada satu agenda untuk pemuda 18 tahun mengundi. Kan? Jadi pada sebelum usia 18 tahun, pendidikan politik kita perlu beri kepada anak muda. Tapi kebanyakan anak muda sudah mula tengok politik negara ni begini teruk. Sebab kenapa? Sebab berani mengkhianati mandat rakyat. Seolah-olah pilihan raya ni tidak ada guna pun. Hanya sekadar buang undi untuk mengangkat orang memimpin, lepas tu suka-suka mau sokong itu, sokong ini, sokong A atau sokong B, lepas tu bentuk kerajaan. Kalau tidak suka, lompat pergi sebelah, mungkin tidak dapat projek, mungkin tidak dapat jawatan besar, lepas tu lompat lagi sebelah, lepas tu tumbang dari kerajaan. Bukan ini yang kita mau wariskan dengan generasi akan datang. Jadi bagi saya yang sudah kotor tu biarkan, buangkan. Jangan lagi kita kutip semula najis itu letak dalam parti kita. Sudahlah. Dahsyat. Najis tu. Kecewa. Ini macam kecewa bercinta ni. Tadi pusat penempatan. Lebih kurang. Tadi pusat penempatan sementara najis pula. Aduh. Okey, betul. Sebenarnya saya share your sentiment dan saya rasa majoriti rakyat kita ni share kita punya sentiment. Dia kata orang selalu kata kadang-kadang alah janganlah ikut perasaan sangat. Tetapi perasaan itulah yang kita buat keputusan berdasarkan perasaan kita. Sebab apa? Kita tak nak rasa luka tu sekali lagi. Kalau kita berdasarkan logik semata-mata, itu yang berlaku sekarang ni. Logiknya kalau aku ambil kuasa, aku berkuasa. Itu logik. Tak melihat pada perasaan. Tapi kalau kita melihat kepada perasaan, pemimpin-pemimpin lihat kepada perasaan marah orang, dia tak akan buat benda ni. Tapi dia fikir dia tak nak tengok perasaan orang, dia tengok pada logik dia. So kalau logik semata-mata lompat je. Jadi lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Bagi dia berkuasa itu penting. Logiknya bila aku dah jadi MP, logiknya aku boleh buat apa yang aku nak. Aku ada kuasa. Dan logiknya aku boleh terima apa saja aku tak terima tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. GLC ke menteri ke timbalan menteri ke duta bertaraf menteri ke, logiknya aku boleh terima kerana aku YB. Jadi mentaliti, orang kata mentaliti raja, mentaliti bukan sultan tapi mentaliti aku berkuasa ini yang sebenarnya dalam pemikiran ramai orang-orang yang khianat ini, bahawa bila aku dah jadi YB, aku bos, aku berkuasa. Engkau rakyat biasa, engkau hamba. Dia macam hamba master, hamba kepada tuan punya mentality. Sedangkan kita nak bawa sekarang ini bukan hamba tuan dah. Politik kita bukan politik hamba tuan. YB bukan lebih mulia daripada kita dan kita bukan lebih hina daripada YB. Kita adalah politik matang di mana YB adalah orang yang serve kita 5 tahun dapat gaji untuk serve rakyat, bukan untuk jadi tuan rakyat. Okey, akhir kata mungkin Razif dululah tutup kesimpulan yang mungkin kita boleh bincang malam ni, atau apa-apa tak puas hati kena bekas awet ke apa kan, mungkin boleh sampaikan pada malam ni. Silakan. Okey, bagi saya simple lah. Seperti mana yang Syuk pernah kata sebelum ini, kita buat kerja. Okay? Kita buat kerja, kita jaga rakyat, kita bantu rakyat. Sebab kita sudah pilih platform ini. Kita pilih keadilan, kita pilih sebuah parti yang reform, sebuah parti yang menjaga rakyat. Jadi lebih baik kita jaga rakyat, kita kerja untuk mereka, dan kita lawan pengkhianat ini pada PRU 15. Tidak perlulah kita mau merayu, tidak perlulah kita mau panggil mereka semula, ataupun tidak perlulah kita mau guling lagi kerajaan apa yang ada sekarang ini. Sebab mereka pun sudah terkena bala mereka sendiri. Sebab mereka mengguling kerajaan Pakatan Harapan dengan harapan mereka boleh memimpin sendiri. Mereka boleh lantikan yang kita nampak sekarang ni musim Covid pun mereka dengan rakus membuat lantikan GLC berikan kepada setiap ahli parlimen. Jadi sebenarnya mereka tidak dapat melaksanakan beberapa projek, tidak dapat buat itu, buat ini. Banyak tersekat kerana COVID-19 dan PKP, dan itu adalah bala kepada mereka.
mereka mengguling kerajaan dengan harapan untuk dapat berkuasa di negara ini, dapat bolot semua apa yang ada di negara ini. Sebab itu mereka pilih untuk bekerja sama dengan penyamun yang sudah ditolak oleh rakyat pada 2018 lalu. Dan juga sanggup bekerja sama untuk mendapat majoriti, sanggup bekerja sama dengan pedagang-pedagang agama yang sudah ditolak rakyat pada 2018 lalu. Jadi bagi saya tidak perlu lagi kita mau merayu untuk mereka kembali kepada kita, tidak perlu lagi kita mau gulingkan kerajaan lagi. Kita fokus kepada kerja kita. Sebab kita berada dalam politik ni untuk perbetulkan negara, perbetulkan sistem, bersihkan negara, bersihkan politik. Kita ingin jaga rakyat, angkat hak-hak rakyat, bantu rakyat yang perlu. Itu tujuan kita. Bukan tujuan kita sekadar mau memerintah, bukan tujuan kita sekadar ingin mendapatkan laba politik. Jadi bagi saya, kita buktikan yang kita dapat sokongan. Kita buktikan yang kita ada sokongan rakyat. Kita buktikan yang rakyat tolak pengkhianat dengan macam mana cara dia. Kita fokus untuk PRU 15. Itu saja bagi saya. Okey. Itu ya. Syuk, ini Baik, saya ada beberapa benda ni Bro Iswadi yang saya nak sampaikan. Sila, luahkan. Yang pertama ya Bro Iswadi, saya rasa harus, bukanlah saya mendoakan ia jadi. Sebab saya bukanlah dalam kelompok yang terlalu teringin sangat atau beria-ia sangat nak mengambil semula kerajaan. Macam saya katakan tadi, saya rasa kerajaan yang dibina atas dasar lompat-lompat ini bukan kerajaan yang stabil. Tambah pula majoritinya tidaklah sekuat mana. So saya masih lagi favor ataupun masih lagi berkehendakkan supaya keputusan pembentukan kerajaan ini diserahkan semula kepada rakyat. Namun Bro Iswadi, andai katalah memang Pakatan Harapan mendapat peluang untuk membentuk semula kerajaan, dan ia peluang itu memang perlu bentuk kerajaan, ada majoriti yang jelas, ada sokongan yang baik, dan kita rasa memang dah boleh bentuk kerajaan pun, siapa pun Perdana Menteri, saya mengharapkan ada beberapa perkara yang perlu menjadi pengajaran kepada Pakatan Harapan. Yang pertamanya ialah, saya yakin akan ada arus lompat kedua, iaitu bukan orang keluar PH lagi, tak, yang dari sana nak lompat balik masuk PH, yang mohon ampun, yang merayu peluang kedua, yang macam-macam akan ada balik datang, yang dah buat segala macam kekotoran pun akan melihat mereka tak boleh hidup, sebab mereka ni memang hidup atas dasar dunia dan kekayaan, hidup senang, takkan boleh hidup susah sampai pembangkang. Orang-orang macam Azmin Ali dan sebagainya pasti ada, tak mustahil beliau akan datang dan menyembah semula. Macam semalam ada seorang datang ke pejabat Datuk Seri Presiden kita, tak mustahil, ada ramai lagi yang datang menyembah, buka pintu pejabat untuk merayu dan sebagainya. So saya mengharapkan seluruh anggota keadilan khususnya beri mesej yang jelas kepada kepimpinan, kita tak mau, tolonglah bergerak ke depan. Yang kedua ialah tentang kalaulah ada peluang kedua yang Tuhan berikan kepada PH ini kepada anak muda. Saya selalu katakan, kita kena buktikan idea reform kita. Kita marah orang PN bolot harta-harta kerajaan, agensi-agensi kerajaan, JLC kerajaan. Kita kena buktikan, andai kata kuasa terbentang depan kita, ada JLC kosong depan kita, apakah kita juga akan berebut untuk kursi-kursi JLC? Anak muda kena ingat, manifesto kita, aspirasi kita ialah kita mengangkat, biarlah orang yang layak. Al-Quran pun kata, Islam pun kata, surah An-Nisa ayat 58 kalau tak salah saya, kena serahkan amanah kepada orang-orang yang layak memegang amanah. Bukannya orang amanah ni bukan bermakna orang politik, tapi orang yang betul-betul layak memegang posisi tertentu. Bala untuk Pakatan Harapan ialah buat kesalahan yang sama, mengangkat orang tak layak pegang posisi yang tak patut. So apabila ada peluang yang kedua, betul kalah keadaan ni, janganlah anak muda berebut-rebut jawatan, serahkan pada yang layak. Dan yang ketiga, manifesto. Ada lagi peluang bentuk kerajaan, cepat-cepatlah buat manifesto. Jangan lagi ada manifesto bukan Bible, jangan lagi ada janji ini boleh ditangguh, masih mengkaji semula, dulu buat manifesto tu tak fikir habis. Alamak, janganlah ada benda macam ni lagi. Kalau diberi peluang kedua, betul kalah segala yang dah diberi ni, supaya rakyat dapat membuat pertimbangan yang adil menuju ke PRU 15 yang mungkin akan berlangsung setahun atau 2 tahun lagi. So saya mengharapkan itu jelah pesanan daripada saya, Bro Iswadi. Terima kasih banyak Bro Iswadi kerana bagi ruang lagi pada malam ni, dan sahabat saya Razif dan tim belakang tabir, Azmi dan Bob yang menguruskan program. Okey, jadi kesimpulan kita kata kita dah jelas bahawa pengkhianatan saya, Syuk, Razif dan ramai anak muda kat luar sana, Angkatan Muda Keadilan, kita selari dalam pandangan kita. Ramai juga ahli-ahli parti keadilan rakyat kita selari dengan pandangan kita bahawa kita memang fed up. Kita fed up dengan
pengkhianatan, tetapi kita tidak putus asa dengan pengkhianatan. Ada orang kata, alah kita tak payahlah pergi mengundi lepas ni. Itu adalah satu mentaliti yang salah. Sebab apa? The moment orang baik itu tidak menghalang kemungkaran, kemungkaran itu akan lebih berleluasa. Itu saya selalu kata, kejahatan itu berleluasa bukan sebab ramai orang buat jahat. Jahatan itu berleluasa apabila ramai orang baik tak buat apa-apa bila ada berlaku kejahatan. Itu yang menjadi masalah. Okey, terima kasih kepada Razif, terima kasih kepada Syuk. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada minggu hadapan hari Khamis. Saya pun tak tahu panel dia siapa. Mungkin Razifah dan Syukriah ke, kita tak tahu kan. Tukar lah pula kan. Laki je seumpama malam tadi saya dengan wanita, hari ni saya dengan lelaki. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada yang menonton, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan kita teruskan agenda reformasi kita. Perjalanan ini jauh, perjalanan ini bukannya satu benda yang kita boleh lihat, mungkin bukan pada usia kita, tapi kita teruskan juga. Selamat malam, selamat saya apa hal reformasi lawan tetap